Hai semua, hari ni kita nak belajar pasal application of standing wave. So kat sini kita ada tiga jenis musical instrument, iaitu stretch string, air column, dan di mana air column kita ada dua jenis, iaitu open ends, maksudnya kedua-dua hujung tu terbuka, dan juga close end, tapi yang ini salah satu tu tutup, satu lagi terbuka. So saya akan tunjuk overview sahaja untuk stretch string, kemudian open ends dan juga close end part. Okay, so kita tengok yang pertama. Ini ialah equation. Kita ada tiga equation untuk stretch string tau. Kita ada Fn sama dengan Nv over 2L. Kemudian kita ringkasannya ialah Fn sama dengan Nf1. Kemudian lagi satu equation ketiga, iaitu dia ada stretch string lah. Yang ni melibatkan tension. So velocity yang bergerak dekat wave yang sepanjang wire tu ataupun stretch string tu, dia bergantung kepada tension dan juga mu. Mu ialah mass per unit length. So kita ada tiga equation, 1, 2 dan juga 3. Dan kalau kita tengok dekat sini, untuk stretch string hujungnya mestilah note, dan of course lah tengah-tengah dia akan jadi anti-note. So syaratnya mestilah diapit oleh note. So kalau you tengok kat sini mesti diapit oleh note. Ni pun sama. So dekat tengah-tengah dia boleh jadi anti-note, beberapa anti-note dan beberapa note. Tapi yang penting hujung dengan hujung mesti anti-note. Dan dekat sini dia bagi kita untuk fundamental ialah first harmonic. So yang untuk first overtone ialah second harmonic, dan untuk second overtone ialah third harmonic. That one is the overview. Dan saya terus jump kepada air column open and both ends. So dua-dua hujungnya terbuka. No, untuk terbuka mestilah hujungnya ialah anti-note. Itu ialah syaratnya. Right, so tengah-tengah tu kita mungkin ada dapat satu note ataupun 2-3 note terpulang. Tapi yang penting hujungnya yang terbuka tu mestilah anti-note. Okay, untuk rumus umumnya ialah Fn sama dengan Nv per 2L. Ini sama macam kita punya stretch string. Dan ringkasannya ialah Fn sama dengan N kali F1. F1 kita ialah fundamental frequency, iaitu first harmonic. Okay, first overtone dia ialah second harmonic. The third overtone dia ialah third harmonic. Okay, seterusnya dan yang last kali iaitu air column close at one end sahaja. So kalau dia hujungnya terbuka mestilah anti-note, dan bahagian yang tertutup ni mestilah note. So, kalau kita tengok dengan stretch string tadi pun sama jugalah. Sebab stretch string tadi dekat sebelah hujung sini, hujung sebelah sini dia tertutup, jadi dia mesti note. Dan kalau kita tengok open ends part kita, yang ini hujungnya kedua-duanya ialah terbuka lah. Terbuka, jadi dia anti-note. Dan kalau kita tengok yang untuk air column close at one end, dia punya hujung dengan hujung dia satu terbuka macam ni, satu terbuka, satu lagi tertutup. So dia basically macam gabungan antara stretch string dengan kita punya open end pipe. So bahagian yang terbuka mestilah anti-note, bahagian yang tertutup mestilah jadi note. So daripada situ kita akan dapat kita punya rumus ada sedikit berbeza, iaitu Fn sama dengan Nv over 4L, manakala dia punya rumus umum ringkasan ialah Fn sama dengan N fundamental frequency, iaitu first harmonic, dan first overtone dia ialah third harmonic. Kat sini dia ada lompat sikit. Kat sini dia ada lompat. Okay, untuk second overtone dia ialah fifth harmonic. Dia tak ada nombor genap. Dia semua nombor ganjil. Right? So, ini saya akan terang lebih lanjut dekat dalam kita punya lecture. Alright, so saya akan tunjukkan tutorial supaya kita boleh faham macam mana cara nak buat. So, pertama sekali kita pergi kepada soalan 26A ni. Kalau kita tengok, a stretch wire of length 80 cm and the mass of 15 grams vibrates transversely. Waves along the wire at speed 220 meter per second. Maksudnya ini ialah velocity of the wave in the wire itself. So dia bergerak sebanyak 220, and then kita dapati ada dua antinote dekat dalam wire ni.
Dan kita tadi macam saya cakap, kita punya wire mestilah hujungnya ialah note. So katakan ini kita punya wire, mesti hujungnya ialah note. Jadi dekat dalam soalan ni dikata kita jumpa dua anti-note. So kita akan buat 1, 2. Kita akan jumpa dua anti-note macam ni. So means that dia boleh patah-patah balik. Macam itulah, dia boleh up and down macam tu So dekat sini kita dah nampak dia dah bukan jadi fundamental lagi dah. Kalau fundamental maksudnya kita jumpa dua note dengan satu anti-note. Tapi dalam kes ni kita dah jumpa dua anti-note. So ini ialah kita punya yang kita panggilkan dia sebagai first overtone. First overtone. Daripada soalan tu, kita dah boleh agak yang ini ialah first overtone. Kalau kita check baik semula dengan dalam kita punya nota ni, kita akan dapati kita punya stretch string yang ada dua anti-note dengan 3 note ialah first overtone iaitu second harmonic. So itu ialah kita punya keywords lah. Okay. So daripada situ kita dah dapat ini ialah first overtone. Jom kita tengok apa soalan minta. Dekat sini dia kata the wavelength of the progressive wave which move along the wire. Okay, jom kita tengok kat sini. Kalau you perasan, bentuk ini sebenarnya dah sedia 1 lambda. Okay, bentuk ni daripada equilibrium pada amplitude pergi equilibrium dan complete in one cycle. So this is actually dah kira sedia 1 lambda. Dan dalam soalan ni pun sebenarnya dia dah bagi dah length of the wire itself. Length of the wire itself ialah 0.8 meter. So automatically kita boleh katakan bahawa untuk soalan A, lambda ialah 0.8 meter. That's all. It's already completed. Tapi you mesti ada kemahiran melukis gambar ni lah. You mesti boleh agak lah sama ada dia first overtone ataupun dia fundamental ataupun dia second overtone and so on. Okay. Okay, seterusnya kita nak buat soalan nombor 2. Dia kata what is the frequency of the vibration of the wire. So kita boleh gunakan rumus. Soalan nombor 2. Kita boleh gunakan rumus V equals to F lambda. Okay. Velocity kita yang diberi 220 kan. And then kita nak cari frekuensi. And then kita punya lambda dari kita dah dapat iaitu 0.8. So F you boleh dapat 275 Hz. Okay, yang last kali dia suruh kita cari the tension of the wire. Yang menariknya tentang stretch string ni korang ialah hanya stretch string saja yang ada tension. Okay, so kita boleh dapatkan dengan guna rumus the only equation yang kita ada which is V equals to set T over mu. Okay, so kita susun baik semula. Kita akan keluarkan T dengan cara hilangkan kita punya set dengan cara V squared kan tu dan kita dapatkan dengan mu macam ni. So velocity yang kita dah dapat tadi yang memang diberi dekat dalam soalan iaitu 220 kuasa 2 and then mu itu sendiri ialah mass per unit length. So kalau kita tengok dekat dalam soalan ni mass yang diberi ialah 15 gram. So bila kita tukar dia akan jadi mass ialah 0.015 kilogram. Okay. So 80 cm dia sebenarnya ialah 0.8 meter, right? So kita masukkan mass ialah 0.015 bagi dengan 0.8 dan you sepatutnya boleh dapat jawapan dia sebanyak 907.5 Newton. So you boleh cuba So dah tekan kalkulator memang dapat jawapan ni lah. Right, seterusnya kita nak buat soalan B pula. Dia kata 3 antinodes can be found in the air column vibrating in resonance in an open pipe. And then dia kata the frequency of the musical note produced is 600 Hz. Then determine the fundamental frequency of the musical note which can be produced by the pipe. So yang ini ialah open end pipe. Maksudnya kedua-dua hujungnya terbuka. Jadi kita lukis dulu. Okay. Disebabkan kedua-dua hujungnya terbuka, so mesti diakhiri
dengan antinote. Kedua-duanya mestilah antinote. Dan disebabkan dia kata kita jumpa 3 antinotes, maksudnya dekat tengah-tengah ni pun ada antinotes lah. So dia akan diapit oleh notes dan juga notes. Kita akan lukis begini notes, and then antinote, and then notes, antinote, like that. Note, antinote, note, antinote. So daripada sini kita dapati kalau fundamental, asas paling asasnya mestilah dekat sini. Yang inilah fundamental, yang ini dah. Sebab asalnya mestilah ni paling kecil dia boleh pergi. Paling kecil dia boleh pergi mesti antinote dengan 2 antinote dengan 1 note. Okey. Tapi bila sebab soalan kata kita dah jumpa 3 antinote, maksudnya ini dah bukan fundamental lagi dah. Ini dah mula first overtone. Jadi dekat sini kita dah tahu yang ini ialah first overtone. Okey, untuk first overtone bagi open ends pipe dia ialah second harmonic. Okey. So nanti dekat dalam kuliah saya akan ajar macam mana you all boleh faham macam mana yang first overtone tu ialah second harmonic, sebab ada certain musical instrument yang first overtone dia ialah third harmonic. Okay, so ini terima saja dulu fundamental frequency. So kita nak cari fundamental frequency, dan sebabkan kita dah tahu yang ini ialah second harmonic, maka kita tahu untuk rumus ringkas dia ialah Fn sama dengan N kali dengan F1. Dan disebabkan soalan ni minta F1 dan kita dah tahu yang ini ialah first overtone iaitu second harmonic, maka nilai yang diberi kita 600. 600 Hz ni ialah F2 kita. So ini ke 2 F1 lah, macam tu. So 600 sama dengan 2 kali F1, which is fundamental frequency yang kita nak cari. So F1 sama dengan 600 bagi 2 ialah 300. 300 Hz. As simple as that. Okay. Seterusnya, dia suruh kita cari the length of the pipe. Dia suruh kita cari length of the pipe. So, terpulang pada you all nak guna for the fundamental ataupun first harmonic. First overtone kita. So, rumus dia ialah Fn sama dengan 2V over NV. Okay. Fn sama dengan NV over 2L. Kalau you all nak guna first harmonic, kita akan first harmonic. Ialah first harmonic which is a fundamental. So F1 sama dengan 1 kali velocity. Dekat dalam ni dia dah bagi kita velocity yang kita akan gunakan yang travel through air ialah 330 meter per second. Ini memang dia akan berilah dalam soalan. So kita buat 330 bagikan dengan 2 kali L. So disebabkan F1 tadi kita dah jumpa iaitu 300, maka kita akan tulis 300 macam ni. Dan you boleh cari L. So kalau you kira sepatutnya you akan dapat 0.55 meter. That's it. Okay, so dalam tutorial ni saya dah ajar stretch string. Saya juga dah ajar open ends pipe. Maksudnya kedua-dua pipe tu kedua-dua hujungnya terbuka. Jadi yang ini pula ialah saya nak ajar untuk soalan yang melibatkan close end pipe. Maksudnya satu hujung terbuka, satu lagi tertutup. Okay. Kalau kita ikutkan untuk soalan ni, a glass tube is closed at one end. And then the air column contains a length that can be varied between 0.5 meter kepada 1.5 meter. So, kita boleh tukar-tukar. Kalau korang ingat macam trombone. Like that. So, itu ialah length yang kita boleh ubah-ubah lah. So, dia punya perubahan tu range dia ialah antara 0.5 sampai 1.5 meter. So, panjang 1.5 pembaris panjang. Pembaris ni yang panjang tu kan. So, next kita tengok. If the tuning fork of the frequency 306 Hz is sounded at the top of the tube, which length of the column will resonance occur? Maksud resonance maksudnya bunyi yang paling kuat. Boleh tak kita dengar bunyi? Kita boleh dengar bunyi. Cuma kalau yang paling kuat, itu yang kita panggil dia sebagai resonance. Okay?
So kita nak tengok, and then dia dah bagi kita kat sini velocity of sound travel at 330 meter per second. So jom kita buat. Okay, rumus umum untuk closed end pipe ialah Fn sama dengan NV over 4L. Okay, yang ni ialah rumus dia. Yang fundamental, frekuensi yang diberi. Dia tak kata yang ini ialah fundamental. So kita yang kena tentukan sama ada dia ni fundamental ke, first harmonic ke, third harmonic. Oh, cuma nak beritahu untuk close end pipe, maksudnya satu terbuka, satu tertutup. Yang harmonic yang kita ada cuma F1, F3, dia ni dia jump. F5, F7, F9, F11 and so on. Macam tu ya. So ini ialah maklumat-maklumat yang kita ada. So jom kita buat. Kita akan gunakan kaedah trial and error untuk kita tentukan sama ada dia ni dapat resonance ataupun tidak. Resonance maksudnya bunyi yang bila kita dengar dia paling kuat. Okay? So kita akan cuba buat secara fundamental dulu. Kita tengok fundamental. Ni je pun tak erti dah. So F1 kita akan buat F1 sama dengan 1 kali V over 4L. So kita akan assume yang 306 ni sebagai fundamental frekuensi. Betul ke tidak? So ini 330 bagikan dengan 4L. So L kita ialah sama dengan, kalau you all kira-kira, dia akan dapat 0.27 meter. Tapi masalahnya ini dah tak masuk dekat dalam range tube tu boleh capai. So ini lebih terlalu kecil lah. So ini kita panggil dia sebagai out of range. Macam tu. Okay, kita kena cuba yang lain pula. Since kita dah tak boleh pakai fundamental, kita cuba pula first overtone. Okay, first overtone ni fundamental, ini first overtone. So first overtone terus jump kepada F3. So F3 sama dengan 3 kali dengan V and then kali bagi dengan 4L. So kita assume 306 ni ialah third harmonic kali dengan 3, 330 bagi dengan 4L, dan kita akan dapat jawapan dia 0.81 meter. Aha, yang ini masuk dekat dalam range ni. So yang ni accepted. Kita panggil dia sebagai accepted. Okay. Dan cukup ke? Maybe kita nak cuba lagi. Sekarang kita cuba untuk second harmonic pula. So second overtone, second harmonic pula. Second overtone iaitu fifth harmonic F3. So kita assume 306 ni ialah F3. And then kita terus masukkan nilai F3. Second overtone bukan F3. Second overtone ialah F5, fifth harmonic. So 5 kali dengan 330 bagi dengan 4L. So L bila kira dia akan dapat 1.34 meter. So ini masih lagi dekat dalam range 0.5 hingga 1.5 meter. So masih boleh dengar. Dia akan ada, means akan ada dua tempat lah. So far yang kita jumpa, dia akan bila kita macam tu. So at 0.81 meter kita akan dengar bunyi yang kuat, and then kita jumpa lagi satu bunyi yang kuat dekat dalam bila kita tiup macam tu. So dekat situ kita akan ada dua tempat yang kita jumpa. Yang ni kita accepted like that. Okay, so kita jumpa. Now kita nak tengok ada tak lagi tempat lain yang within the range 0.5 meter sampai 1.5 meter tu yang kita boleh dengar kuat lagi bunyi, yang resonate. Okay, so kita akan cuba buat untuk third overtone. Third overtone. So dalam third overtone dia jump lagi lah. Tadi mula-mula untuk first overtone ialah third harmonic, and then the second overtone ialah fifth harmonic. So untuk third overtone ialah seventh harmonic, F7. Tak comel, F7 macam tu. So kita masukkan 306 sama dengan 7 kali 330 bagikan dengan 4L. So L kita akan dapat 1.88 meter. Okay, masalahnya dengan 1.88 dia dah terkeluar daripada range 1.5.
So disebabkan tu kita tak boleh terima dia lah. Ni out of range. And because it is out of range, kita cuma dapat 2 tempat saja dalam sepanjang tube yang kita tarik tu, yang boleh kita dengar bunyi yang kuat yang matching dengan kita punya tuning fork 306 Hz. So itu saja daripada saya. So saya dah cover stretch string, open end pipe dan juga close end pipe. Alright, so see you next time. Bye bye.
And then kita terus masukkan nilai F3. Second overtone bukan F3. Second overtone ialah F5, fifth harmonic. So 5 kali dengan 330 bagi dengan 4L. So L bila kira dia akan dapat 1.34 meter. So ini masih lagi dekat dalam range 0.5 hingga 1.5 meter. So masih boleh dengar. Dia akan ada akan ada dua tempat lah. So far yang kita jumpa, dia akan bila kita macam tu. So at 0.81 meter kita akan dengar bunyi yang kuat. And then kita jumpa lagi satu bunyi yang kuat dekat dalam bila kita tiup. Macam tu. So dekat situ kita akan ada dua tempat yang kita jumpa. Yang ni kita septet. Like that. Okay. So kita jumpa. Now kita nak tengok ada tak lagi tempat lain yang within the range 0.5 meter sampai 1.5 meter tu yang kita boleh dengar kuat lagi bunyi, yang resonate. Okay. So kita akan cuba buat untuk third overtone. Third overtone. So dalam third overtone dia jump lagi lah. Tadi F mula-mula untuk first overtone ialah third harmonic. And then the second overtone ialah fifth harmonic. So untuk third overtone ialah seventh harmonic. F7. Tak comel. F7 macam tu. So kita masukkan 306 sama dengan 7 kali 330 bagikan dengan 4L. So L kita akan dapat 1.88 meter. Okay. Masalahnya dengan 1.88 dia dah terkeluar daripada range 1.5. So disebabkan tu kita tak boleh terima dia lah. Ni out of range. And because it is out of range, kita cuma dapat dua tempat saja dalam sepanjang tube yang kita tarik tu yang boleh kita dengar bunyi yang kuat yang matching dengan kita punya tuning fork 306 Hz. So itu saja daripada saya. So saya dah cover stretch string, open end pipe dan juga close end pipe. Alright. So see you next time. Bye bye.